Pengembaraan saya pada tahun 2012 tu tiba di kemuncaknya apabila saya menyambung kayuhan saya dekat satu negara Skandinavia dekat bahagian utara di benua Eropah, iaitu Sweden. Disebabkan pada masa tu saya merentas jauh ke atas garisan Arktik dan saya mengembara di bumi Arktik pada pertengahan pada kemuncak musim sejuk. Saya sampai Sweden dengan flight daripada Glasgow, Scotland, sampailah ke Arlanda International Airport, tak jauh daripada Stockholm. Masa saya sampai airport tu, saya ada problem dengan immigration officer dekat situ. Disebabkan dia ingatkan saya ni immigrant, dia ingatkan saya ni nak stay permanently dekat Sweden. Saya pun explain lah dekat dia apa yang saya nak buat dan dia tak percaya apa yang saya cakap. Saya rasa memang agak logik dia tak percaya apa yang saya cakap disebabkan saya sendiri pun tak percaya apa yang saya cakap dekat dia pada masa tu. Saya cakap dekat dia yang saya nak travel dengan basikal dekat Sweden ni. Lepas tu dia cakap dekat saya, mana ada orang travel dekat Sweden ni. Sekarang ni tengah musim sejuk. Dekat countryside, dekat north of Sweden, temperature boleh cecah sampai minus 40 darjah Celsius. Lepas tu dia tanya saya nak tidur dekat mana. Saya pun explain dekat dia, saya ada bawa kemah semua, saya akan pergi camping semua. Bila dia dengar saya cakap macam tu, terus muka dia berubah dan dia ambil telefon, dia terus call bos dia. Dan dia ceritakan dekat bos dia kita orang punya conversation tu. Tapi saya tak faham apa yang dia cerita. Dia cakap Swedish. Lebih kurang dalam seminit dua juga dia cakap dengan bos dia. Pada masa tu saya rasa betul-betul risau. Saya takut kalau saya kena reject daripada masuk Sweden. Saya rasa berdebar-debar sepanjang dia cakap dengan bos dia tu. Memang jawapan saya tu sebenarnya agak ridiculous. Tapi dipendekkan cerita, lepas dia dah call bos dia tu, dia tanya saya lagi beberapa soalan and then dia lepaskan saya. Bila saya dah lepas immigration tu dah pukul 2 pagi. Airport tu dah tutup pasal itu adalah last punya arrival flight pada malam tu. Saya lapar. Masa tu awal pagi. Ada satu je kedai yang buka dekat situ. Dia ada jual satu sandwich yang betul-betul simple. Tapi disebabkan harga sandwich tu menakutkan, so saya pun tak beli sandwich tu. Saya tahan je lapar sampailah ke pagi. Saya tak tidur semua. Memang penat. Saya cuma duduk je dekat dalam building airport tu. Sekali-sekala bila saya keluar nak ambil angin, masa tu lah saya punya first time saya mengalami kesejukan dekat bumi Arktik masa winter. Memang betul-betul sejuk. Paling lama saya dekat luar tu 2 minit je. Lepas tu saya masuk balik dalam building tu. Bila dah nak siang pukul 6 pagi macam tu, barulah saya start unpack saya punya barang. Saya keluarkan basikal saya daripada kotak. Saya start assemble basikal saya. Dan pada masa tu barulah saya sedar yang skru yang menyambungkan tayar depan basikal saya tu hilang. So saya punya perasaan tu ada mixture between risau dengan excited. Saya rasa risau pasal skru saya tu dah tak ada. So kalau saya ride, tayar basikal depan saya tu bila-bila je boleh tercabut. Dan saya rasa excited disebabkan saya baru sampai dekat negara baru yang saya akan explore, iaitu Sweden. Dan saya akan explore dengan basikal. Saya ada freedom. Saya memang rasa excited every time kalau saya pergi dekat negara baru. Okay, kita lari topik sikit. Saya ada satu cadangan, katakanlah bila pandemik ni dah habis satu hari nanti. Benda ni memang very exciting, tapi kita kena try untuk challenge diri kita. Pick up a country dalam map, random country yang kita tak pernah terfikir pun nak pergi. Katakanlah dekat Eastern Europe, kita pick up Romania for example. Try minta cuti lama sikit daripada kerja, mungkin dalam 3 minggu macam tu. Lepas tu beli flight ticket pergi ke Romania, travel solo. Jangan buat apa-apa research. Jangan baca apa-apa daripada guidebook ataupun internet semua ni. Jangan minta apa-apa itinerary daripada Facebook semua ni. Kecuali book satu guest house je berdekatan dengan airport pada hari yang kita sampai tu. Itu je. Trust me, kita akan rasa really adventurous. Kita akan rasa both excited dengan nervous at the same time disebabkan kita dah meletakkan diri kita into the unknown. Disebabkan kita tak buat apa-apa research. Once kita lepas immigration, once kita keluar daripada pintu airport tu, kita akan berdiri macam patung dan kita akan rasa lost dan kita akan tanya diri kita, sekarang ni aku nak buat apa? What's next? Dan mungkin juga beberapa minit lepas tu kita akan masuk balik dalam airport tu untuk pergi toilet disebabkan kita nervous sangat. Tapi lepas tu kita punya sense of adventure tu akan jadi kuat dan trip kita tu akan jadi really exciting. Semua pengalaman dalam trip tu akan jadi really exciting disebabkan every day is a surprise. Tapi kalau sebelum trip tu kita dah buat all the research, kita book accommodation every single night,
Kita book every single bus dengan train yang kita akan naik. Kita buat online booking on every single activity yang kita akan buat dan juga every single museum yang kita akan pergi. The feeling of adventure tu akan kurang dan trip kita dah jadi macam kehidupan biasa di mana kita kena hidup ikut jadual. Okay, lepas breakfast pergi museum ni, spend 2 jam dekat sini. Lepas tu pergi lunch. Lepas tu visit jambatan ni dalam sejam. Lepas tu pergi naik dekat tower ni, tunggu sampai sunset. Lepas tu ambil gambar sunset. Lepas tu turun. Lepas tu pergi balik hostel, makan dinner. Lepas tu tidur awal disebabkan the next morning kita kena catch up train ride yang awal pagi untuk pergi ke next destination. Dan somehow sebenarnya kita tengah tukar trip kita tu jadi more like macam rombongan lawatan sambil belajar masa kita kat sekolah dulu. Tapi kalau kita tak buat research dalam satu-satu trip tu, dia punya disadvantage mungkin kita akan miss tempat yang cantik ataupun tempat yang menarik yang kita patut pergi dekat country tu disebabkan kita tak tahu. Tapi bagi saya, bukan semua trip kita kena pergi tempat yang cantik untuk ambil gambar yang cantik untuk share dekat kita punya Instagram ataupun Facebook. Tapi kadang-kadang saya rasa it's very important untuk kita rasa adventurous kerana itu adalah life changing punya experience. Saya sebenarnya dah beberapa kali buat macam ni bila saya pergi solo punya short trip dekat mana-mana country, dan apa yang saya cakap tadi tu sebenarnya memang pernah terjadi dekat diri saya. Saya pernah je keluar daripada airport, tak tahu nak buat apa, saya rasa nervous, saya masuk balik dalam airport tu untuk pergi toilet walaupun saya baru je keluar toilet beberapa minit sebelum tu. Tapi saya rasa really adventurous, ada freedom. Walaupun masa mula-mula tu saya tak tahu, tak ada clue nak buat apa dekat negara tu. Saya tak expect apa-apa, tapi lepas 3 minggu tu saya buat ramai kawan, saya buat macam-macam aktiviti, saya pergi banyak tempat yang menarik. Siap lepas saya balik tu, government negara tu siap contact saya untuk invite saya datang lagi sekali dekat negara tu. Pernah ada sekali tu saya backpack dekat Thailand. Saya sampai dekat bus station, saya lost, tak tahu nak pergi mana. Saya tak pandai nak baca Thai dan station bus tu memang tak ada English. So saya main random je beli bus ticket pergi dekat satu village ni, nama dia Ban Pua. Itu cumalah village biasa, dia bukanlah tourist punya destination ke apa. Memang saya clueless masa saya sampai tu, tapi siapa sangka 3-4 hari lepas tu saya end up mengajar English dekat sekolah kat situ, dan saya buat ramai kawan dan saya buat macam-macam aktiviti yang menarik. So kalau kita buat unplanned punya trip ni, kita akan rasa really adventurous pasal kita tak expect apa-apa. So every day is a surprise. Kita tak ada nak expect untuk tengok waterfall yang paling cantik dekat negara tu ke, ataupun pergi dekat gunung yang paling tinggi dekat negara tu, ataupun tengok culture yang paling exotic dekat negara tu. Tapi instead, kita akan embrace every single experience yang kita dapat sepanjang masa kita dekat dalam trip tu. Dan bagi saya, itu adalah satu life changing punya experience. Okay, sorry, banyak pula saya membebel keluar daripada topik ni. Okay, back to Sweden, back to Arlanda International Airport. Masa tu dah pukul 7 pagi, tapi hari masih lagi gelap disebabkan pada masa tu adalah winter, so siang dia pendek. Okay, so skru dekat tayar depan basikal saya dah hilang. Saya lapar. Duit currency Swedish krona saya ada sikit. Saya ada British pound dengan US dollar, tapi saya tak nak tukar dekat airport tu pasal dia punya exchange rate tu memang agak mengerikan. Destinasi saya pada hari tu adalah Uppsala, 44 km away, dan saya kena mengayuh dengan satu risiko di mana tayar depan basikal saya tu bila-bila je boleh tercabut, so saya tak boleh nak bawa laju. Dan at the same time, saya tak pernah ada experience mengayuh dalam snow. Disebabkan saya tak ada choice lain, saya terpaksalah gamble. Saya kayuh je 44 km untuk sampai ke bandar Uppsala tu. Apa yang saya buat untuk gantikan skru saya yang hilang tu adalah saya cuma tampal tape je dengan harapan tape tu kuat. Saya sebenarnya tak confident dengan tape tu, tapi saya buat confident dan saya jalan je terus, malas nak fikir apa-apa. Masa mula-mula tu saya rasa agak ngeri disebabkan lebih kurang dalam 6 km saya kena mengayuh dekat main road, jalan yang busy, banyak kereta laju semua potong saya. Masa tu adalah starting, saya baru keluar daripada airport, so saya takut sangat kalau saya terlanggar apa-apa batu dan tayar basikal saya tu akan tercabut dan saya terjatuh, lepas tu kena langgar dengan kereta yang lalu laju semua tu. Tapi dah lepas beberapa minit tu, nasib baik saya jumpa ada satu jalan kampung ni untuk menuju ke Uppsala. So saya pun ambil lah jalan tu, dan dekat situ barulah saya rasa lega, saya rasa selamat sikit disebabkan jalan tu tak banyak kereta, jalan tu sunyi, dan jalan tu terasa macam misterius disebabkan dia berkabus dan banyak snow semua disebabkan kereta jarang lalu dekat situ pasal dia bukan main road. So diorang tak kisah nak buang snow daripada jalan tu. Dan
Dan disebabkan condition jalan tu nampak misterius, saya jadi betul-betul excited. Basically saya excited dengan semua benda. Saya rasa excited because masa tu saya punya first time ride basikal pakai spike tyre. Masa tu saya pakai Ice Spiker Pro daripada Shawlby yang saya beli masa dekat Glasgow, dekat Scotland. Even ride basikal pakai spike tyre pun saya jadi excited. Dah macam budak kecil dah saya pada masa tu. Dan at the same time itu adalah saya punya first time ride dalam snow. So saya jadi lagi excited. Saya terasa really adventurous dan kelakar juga bila saya fikirkan balik, because orang dekat Sweden hari-hari naik basikal dekat dalam snow untuk pergi kerja semua macam biasa, tapi saya rasa adventurous disebabkan masa tu saya punya first time. Tapi somehow magically, walaupun skru saya dah hilang, saya berjaya mengayuh di sepanjang 44 km tu sampailah ke bandar Uppsala. Tak ada masalah, kecuali saya terasa berat sikit je disebabkan saya pakai spike tyre. Tapi tayar depan tu somehow dia macam melekat dekat basikal saya all the way, tak ada sekali pun tercabut. Sampailah bila saya dah sampai dekat Uppsala tu, lagi beberapa meter saya nak sampai dekat satu bench, dekat satu park dekat Uppsala tu untuk saya berehat. Masa tu lah tiba-tiba tayar depan basikal saya tu tercabut. Dan ngam-ngam masa tu dah pukul 10 pagi, kedai semua dah start buka. Dan ngam-ngam juga depan saya tu sebenarnya ada satu kedai basikal baru buka. Saya rasa very lucky. So saya pun pergilah dekat kedai tu dan saya beli skru untuk sambungkan tayar depan dengan basikal saya tu. Dan disebabkan kedai semua baru buka, so saya pun pergilah bank untuk tukar duit daripada British Pound dengan US Dollar pergi ke Swedish Krona. Lepas tu saya jumpa kedai yang agak murah untuk pergi makan semua tu. Okay, sorry, sampai sini saja saya boleh ceritakan dalam video saya hari ni. Sorry disebabkan saya banyak membebel pasal benda lain. Tapi dalam video yang seterusnya nanti saya akan ceritakan pula pasal saya jumpa kawan lama saya dekat Uppsala tu. Dan at the same time saya akan ceritakan juga macam mana saya buat kawan baru. Macam mana cuma dengan cakap hello dan a simple handshake boleh menukar daripada stranger menjadi seorang kawan yang rapat macam family. So kita jumpa lagi dalam video seterusnya lagi few more days. Terima kasih.